nav dan footer dia juga duduk pada nav. Okey, coding dia seperti ini ya. Okey. Buka aplikasi 1, buka index. Baik. Index dia dah menggunakan arahan include ya, include. Baik, arahan include ini ialah arahan untuk kita panggil satu fail lain. Fail tu namanya lajur 1. Okey, kita buka fail lajur 1. Lajur 1. Baik, kalau kamu tengok lajur 1 tu, yang pertama dia ada navigasi macam kita buat tadi tu. Cuma sebelum kita buat navigasi tu, kita buat table dahulu. Nampak ni? Table, tutup table dekat sini. Maksudnya ada table dekat sini. Ini satu row, ini satu row dan ini satu row. Jadi row dia ada satu. Stop dekat situ. Okey. Ini row yang kedua. Okey. Row yang kedua. Dia stop dekat situ. Ini row yang ketiga. Okey, row yang ketiga sampai sini. Okey, row yang pertama. Row yang kedua ni tajuk saja. Tajuk ni dia satu row. Jadi ini satu row, ini satu row, ini satu row dan ini satu row. Kamu boleh juga kalau tak nak ini row yang baru, boleh juga kongsi row dekat sini ya. Okey, so kita boleh buat dia dalam satu row juga, tak apa. Tapi kalau nak buat 4 row macam ni pun boleh. Jadi kamu dah faham bahawa dia punya nav ini mengandungi 4 row. Dia akan jadi seperti ini. Cumanya dia ada perkataan include. Jadi sekarang cikgu akan tunjuk kat kamu macam mana fungsi include ya. Okey, yang kedua dia ada lajur kedua. Lajur kedua tu tentang cerita ini sahaja. Okey, berdasarkan contoh ini kita boleh modify yang kita punya tadi tu. Kalau kamu lihat tadi kita ada borang dan sebagainya ni kan. Okey, baik. Sekarang cikgu nak ringkaskan macam mana kita buat yang ini tadi. Okey, baik. Kamu buka balik kamu punya borang. Okey, seperti yang cikgu tunjuk ini. Okey, buka borang. Di dalam indeks ini, kalau kamu lihat, di dalam artikel ini, dia ada borang sehingga dia ada form sehingga form ya. Cikgu nak kamu potong ataupun kamu pilih daripada baris 17 ini. Kamu tengok dulu cikgu buat. Sampai pada form ini, kamu potong dia ataupun cut dia. Cut. Bila cikgu cut, yang tinggal dekat situ header sahaja. Sekarang buka satu file baru, file new. Kamu tampal dia dekat sini, paste ya, paste. Okey. Bila kita paste kat situ, okey, sekarang dia masih belum ada nama ya. File, save as. Ingat tak tadi cikgu ada minta kamu buat satu folder namanya halaman. Okey, kamu letak dalam halaman tu, kamu bagi nama dia kat situ adalah borang daftar. Kamu boleh eja panjang, kamu boleh eja pendek. Baik. Yang tak boleh ialah lepas perkataan borang kita selang. Itu tak boleh. Apabila kita menamakan file, kita namakan dia satu perkataan saja. Kamu boleh letak borang D itu besar, borang daftar. Macam tu boleh. Ataupun kita tulis semua kecil, borang daftar. Cikgu simpan dia dekat dalam halaman ya. Cikgu save. Jadi, kalau kita pergi balik kepada aplikasi kita yang kita buat tadi tu, bila kita klik pada borang, okey, cikgu tak save lagi ya. Okey, cikgu save dulu dia ni. Save. Yang bawah ni semuanya hilang sebab cikgu dah cut tadi. Nampak? Semuanya hilang. Apabila cikgu gunakan fungsi include, okey, ingat lagi macam mana nak tulis coding PHP, tulis PHP, kemudian tekan tab. Okey. Kita boleh tulis sebaris ataupun macam mana yang kita tulis sebelum ni tadi. Tagging mula, tagging tamat. Yang lain tu kita boleh letak dekat tengah ni ya. Include. Okey. Include. Single quote pun boleh, double quote pun boleh. Halaman, borang, daftar. .php.
semikolon. Okey, ini adalah arahan untuk memasukkan fail lain ke dalam fail kita, iaitu arahan include. Include halaman borang daftar. Sama seperti kita namakan dia ini ya, dan jangan lupa save. Sekarang kalau cikgu run balik, dia dah masuk balik. Jadi kita punya indeks pendek sahaja seperti ini. Ingat mula-mula tadi kan kita punya ni adalah panjang ya. Okey, ini pada borang. Lihat pula pada paparan. Kalau kamu lihat pada paparan, dalam paparan ini, selepas kita punya header, ada panjang dia punya table-table itu kan. Okey, pastikan kita potong daripada tajuk dia hingga ke hujung table ini, kita potong ataupun cut. Dan sudah hilang semua coding itu, kita save yang papar ni. Kita save yang papar ni. Bila kita run dekat browser, klik pada papar, tak ada keluar. Okey. Yang kita cut tadi, kita letak dekat satu file baru. Kita letak dekat file baru, kita simpan dia di dalam halaman. Kalau tadi namanya borang, yang ini kita bagi nama jadual murid. Ataupun jadual pelajar, ataupun jadual ahli, apa-apalah kita nak namakan. Cikgu namakan dia jadual murid ya. Save. Jadi dekat kita punya papar, selepas kita potong tadi, kita masukkan arahan PHP. Okey, sama macam yang asal tadi. Kita gunakan arahan include. Tadi cikgu guna double quote ya, sekarang cikgu guna single quote. Boleh juga ya. Palang halaman jadual murid .php semikolon. Save. Oleh kerana jadual murid itu berada dekat halaman, kita kena namakan dahulu dekat depan folder dia ya. Borang, papar, sekarang dia dah keluar. Ini cara yang cikgu guna di dalam contoh app 1. Dan dekat dalam sistem sebenar pun sebenarnya kita tulis begini ya. Kerana apa? Kita nak mengelirukan orang yang cuba nak hack sistem kita. Okey, contoh. Ini papar, ini pun papar PHP ya. Ini papar PHP yang sebenar. Ada perkataan include begini ya. Dan arahan coding kita cuma ada 22 baris. Cuba kita tengok source code untuk pada browser. Okey, pergi pada page view. Dekat browser, dia ada 39 baris arahan. Tapi sebenarnya dalam coding kita dia cuma ada 22 baris. Kenapa? Sebab XAMPP dia baca daripada dua file, dia gabungkan jadi satu. Yang ini sebenarnya berada dekat file jadual dan file papa. Dua file ni dia gabungkan, dia gabungkan, dapatlah kod yang ini. Jadi kalau ada orang cuba-cuba nak curi coding kita, nah ni cikgu-cikgu kena cekap nanti ya. Tengok dia punya source code. Rupanya pelajar tu dia copy kawan dia punya, dia paste dekat dia punya text editor, jadi aplikasi dia. Tapi tak ada satu arahan PHP pun kat dia. Patutnya borang kita seperti ini. Kita ada PHP dan include. Jadi file kita sebenarnya ada dua. Begitu juga yang cikgu buat ini. File cikgu ni 3. Ada file index, ada file lajur 1, ada file lajur 2. Baru dia jadi paparan yang sebenar. Dia sebenarnya kombinasi 3 file ya untuk menghasilkan satu paparan. Nanti kita akan selalu gunakan cara yang cikgu tunjuk ini ya untuk episod. Untuk kelas-kelas kita yang seterusnya, kita akan banyak gunakan include ini ya. Jadi kamu faham kenapa coding kita jadi pendek? Sebab kita gabungkan beberapa file. Nanti mungkin satu masa dalam utility kita akan gabung sampai 3 file. Ada proses, ada kemas kini, ada papar dalam satu indeks. Kan? Nanti kita akan tunjuklah macam mana untuk dapatkan yang seperti itu ya. Okey, baik. Jadi pelajar, kamu copy yang cikgu bagi tadi supaya kita dapat beberapa contoh paparan ya. Okey. Selepas kamu download yang cikgu punya zip tadi, kamu boleh run aplikasi yang kedua. Okey, aplikasi yang kedua paparannya seperti ini ya. Okey. Kalau tadi lajurnya adalah di kanan dengan di kiri ada 2. Ini lajur dia ada 1.
Tapi row dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Header 1 row, untuk nav 1 row, untuk artikel 1 row, untuk footer 1 row. Okey, macam mana aplikasi ni pula ya? Okey, open, baca coding dalam aplikasi 2 ya. Okey, tengok dia punya index ya. Okey, index dia begini. Okey, ini dah makin susah ya. Okey, di dalam body dia ada header. Untuk header saja. Kemudian dia ada nav. Untuk nav saja ataupun menu ya. Kemudian dia ada section. Kenapa dia ada section? Sebab dia nak gunakan lajur 1 dan lajur 2. Lajur 1 dan lajur 2. Kemudian dia ada footer. Maksudnya dekat sini sebenarnya dia boleh ada 2 lajur ni sebenarnya. Dekat sini mungkin ada 1 lajur, tapi sekarang ni tak ada teks. Okey. Itu yang dimasukkan section. Kemudian ada artikel, ada aside. Aside ni kalau kita nak gunakan dia nama lain pun boleh. Sidebar. Ada nama lain ya. Maknanya section ni dia boleh pecah lagi kepada beberapa pecahan. Okey. Kenapa dia jadi macam ni? Kerana CSS dia lain ya. Kita tengok CSS dia, open CSS untuk dia. Okey, style.css. Kalau tadi kita punya CSS kita cuma ada 2 je, content dan site nav. Tapi dia punya CSS, dia ada header, dia ada nav. Okey, nav dia sama juga macam kita punya site nav tadi. Kita ada dia punya bahagian tu, kemudian kita ada anchor, kita ada hover. Tapi dia oleh kerana dia ke tepi, dia ada object list ya, object list. Okey, ni object list item. Kemudian hover, kalau lalu situ tukar warna dan sebagainya. Kalau kita klik dia tukar lagi sekali. Maksudnya dia punya CSS dia lebih sedikit lah ya. Kemudian artikel duduk dekat sebelah left, aside tu dia sebelahnya pula 20%, bakinya 100%. Okey. Kemudian footer bawah. Jadi dia dapatlah begini ya. Dan dia punya CSS adalah 101 baris. Berbeza dengan CSS kita yang kita punya dekat dalam ni dia cuma hanya ada 36 baris. Maksudnya lagi banyak, lagi rencam CSS tu, lagi cantik paparan dia. Okay, contoh tadi cikgu suruh kamu tengok dekat sini kan. Ini www.free-css.net. Dekat sini ada macam-macam lagi kamu boleh tengok. Dia ada pecahan, dia pakai div lagi ya. Div macam kita cuma guna HTML5. Dia guna HTML5 campur dengan ada dia punya arahan semantik dengan div lagi ya. Kamu boleh tengoklah kat situ. Okey. Dan paparan yang ketiga, okey, cikgu ada bagi 3 contoh kat situ. Okey. Ini yang cikgu masukkan tadi ada artikel dan ada aside ya. Ini artikel, ini aside. Ini sama juga macam tadi, CSS yang tadi, cuma kita ubah suai lah warna dia. Kita ubah suai warna dia. Ini dah jadi kuning kan, dan sebagainya. Okey, ini cikgu gunakan teks, tak gunakan grafik. Kalau nak gunakan grafik pun boleh. Jadi kamu ada pilihan, sesiapa yang tak berminat simple sangat, 2 tu, kamu pilih. Apabila hari ini kamu dah pilih antara muka kamu yang itu, untuk hari-hari seterusnya, kita cuma ubah bahagian dalam ini saja. Ya. Yang susah adalah untuk dapatkan design ini. Design ni kamu dapatkan, kamu putuskan kamu nak design yang mana. Selepas kamu dapat design tu, untuk hari-hari seterusnya cikgu ajar kamu bahagian dalam ini saja. Sama ada dia input, sama ada dia output, ataupun utility, ataupun nanti kamu nak buat butang carian ke kat dalam sini, ataupun paparan-paparan yang lain ya, import, export dan sebagainya. Okey. Jadi kamu boleh cuba, ada 3 kat situ. Kalau kamu nak yang lain, pergi dekat sinilah. Ni ya. Okey. Ini sebenarnya kalau kamu ambil dia percuma, tetapi kamu jangan padam dia punya bahagian footer tu ya. Jangan padam bahagian footer dia je. Internet tempat cikgu ni slow sikit, jadi cikgu ingat tak payah tunjuklah yang tu ya. Okey, baik.
Okey, sekarang kita lihat pada folder kita. Kalau kita pergi dekat folder, kita dah ada beberapa contoh kat situ. Kalau katakan kamu nak gunakan app 1 tadi, okey, cikgu close dulu yang ni semua ya. Cikgu close. Okey, untuk gunakan Sublime ni nak close semua pilihan yang bawah ini. Ini adalah close all. Maksudnya kita jadi kosong dah ya. Okey, kalau kamu tadi gunakan yang monokai, kamu akan dapat hitam macam ni kan. Kamu boleh tukar ya. Kalau kamu nak macam cikgu tu putih, boleh pakai 16 ataupun Callister ni. Cikgu pakai 16 ya. Okey. Baik. Sekarang ni kamu lihat di dalam folder kamu ini ada apps 1, apps 2, apps 3 ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang kita buat tadi ya. Oleh kerana yang cikgu buat tadi tu adalah contoh sahaja. Untuk seterusnya nanti cikgu akan pilih sama ada guna apps 1, apps 2 atau apps 3. Tetapi contoh ini pun kita sebenarnya dah jadi apps 1 ni. Sebabnya cikgu dah tunjukkan macam mana ada include dekat situ ya. Okey. Kalau kita lihat lagi sekali, ini adalah contohnya. Cikgu kecilkan sikit. Okey, ini kita punya index. Ini kita punya borang. Ini kita punya papar. Okey, cikgu akan tambah beberapa menu lagi. Jadi apabila kita menambah menu, yang pertama kita kena ubah pada bahagian menu ini ya. Okey, copy sahaja dia. Okey, yang pertama kita akan tambah login ya. Jadi kamu tambah login. Login. Okey. Untuk keperluan kita punya sistem, kita ada login, kemudian kita ada ahli rumah ya. Login. Okey, tambah lagi ahli rumah ya. Login, sini login ya. Ahli rumah. Dia punya label dia ahli rumah. Okey, ahli rumah, acara dan keputusan ya. Okey, kejap ya, kenapa salah tu? Okey, dalam Sublime ini kalau kita ada buat error, dia akan bertukar warna ya. Dia akan bertukar warna. Contoh macam yang tadi tu kamu nampak dia ada keluar warna yang tak pernah kita tengok kan? Maksudnya ada salah lah kat situ ya. Okey. Acara ya. Acara. Sini acara. Dan sini keputusan ya. Jadi kamu tambah. Nampak ni, apabila kita ada melakukan kesalahan, dia jadi error begini ya. Bila error kamu nampak sepatutnya tulisan tu adalah hitam. Tapi sekarang dia menjadi orange. Yang ini kalau kita save, dia akan jadi ralat nanti pada kita punya browser ni ya. Okey, refresh. Ini adalah pada papar ya. Okey, pergi kat papar. Kita tengok dia macam something ya. Kuning biru kat sini ya. Okey, kalau dia boleh run seperti ini kita panggil ralat logik. Ya. Kalau dia tak nak run, itu ralat masa larian. Maksudnya dia tak mau run. Kalau dia masih boleh run, dia ni adalah ralat logik lah. Maksudnya menu keputusan nanti tak boleh guna. Ataupun tak dipaparkan. Nampak tu? Selepas acara sepatutnya ada satu menu lagi. Ya. Okey, so kesalahannya ialah kita telah menghilangkan satu tanda kat situ. Save. Sepatutnya dia macam ni. Ya. Biru tu pun hilang kat sini. Okey. So kita ada menu yang seperti ini. Okey, supaya dia jauh kat situ, letak BR 2 kali. Kalau ikutkan yang cikgu share dengan kamu tu, dia ini adalah satu row, ini adalah satu row ya. Tu sebab dia nampak jauh antara menu
dengan yang lain-lain ni ya. Okey. Ini nak bagi cantik, kamu tulis perkataan center. Okey, ambil dia ni, masukkan dalam ni. Nak bagi cantik lagi, letak dia bold ya. Okey, letak kat ujung sini. Okey, save. Okey, dia bold, lepas tu dia center. Macam itulah ya. Okey. Boleh selang dulu kat situ. Save. Okey. Kita boleh ubah lah ni. Ataupun kalau kamu tak nak bold, kamu boleh letak yang lain lah. H berapa kamu nak? H4 katakan ya. Tab. Kalau tak cantik, kamu ubahlah ya. Okey. Okey. Sama juga ya. H2. Besarlah sikit ya. Okey, oleh kerana banyak sangat selang dia, buang satu. Okey, save. Dia rapat sikit. Okey. Nanti kalau kamu nak nanti footer kamu di sebelah sini. Okey, baik. Jadi kamu akan ada beberapa lagi file. Okey. Ini adalah pada paparan ya. Bila kamu ubah pada paparan, okey, kamu jangan lupa ubah juga pada borang. Yes, ubah juga pada indeks. Okey, untuk save semua, katakan kita ada beberapa file yang belum kita save. Kita ada satu arahan dekat sini, save all. Bila kamu pilih save all, beberapa file yang kita belum save, dia akan save semua. Okey, sekarang ni kita pergi kat laman utama. Menu dia cukup. Pergi kat borang, menu dia pun cukup. Pergi pada paparan, menu dia pun cukup. Login, ahli rumah, acara dan keputusan. Walaupun kita belum isi dia punya coding, kita boleh prepare dia punya nama-nama file ini ya. Sebab apa? Apa yang kita akan include itu, nanti kita akan coding dekat dalam folder halaman. Dalam folder halaman ni dia ada kemudian pun tak apa. Yang penting di sini dia ada dulu ya. Okey, mudah saja. Kita gunakan index. Okey, pergi dekat index. Ini index ya. Okey. Padam yang ini. Okey. Yang kita belum buat yang pertama adalah login ya. Login pengguna. Baik. Kita lihat apakah nama file dia. Nama file dia adalah login.php. Jadi kita save as dia ni sebagai login.php. Nanti dia akan menggunakan arahan php include borang login katakan ya. Borang login.php. Tetapi borang login ini kita belum buat. Bila kita belum buat, kita boleh disablekan dahulu arahan ini dengan meletakkan tanda komen seperti itu. Palang-palang dua tu dia akan jadi warna lain. Maksudnya borang ini kita belum buat. Kita save dia sebagai login.php. So kita dah boleh klik pada menu login. Tetapi dia belum keluar selagi kita belum coding. Yang ini cikgu akan ajar pada minggu yang ketiga ya. Okey. Seterusnya, selain daripada login, kita ada yang seterusnya ialah ahli rumah. Jadi kita akan buka di sini ialah mungkin papar ahli. Contoh ya, papar ahli. Tetapi file ini kita belum buat. Tetapi kita nak save dahulu dia ini menjadi ahli rumah ya. Jadi file, kita bagi tahu dekat sini. Senarai ahli rumah sukan. Contoh ya. Kalau pasukan bola sepak ke kamu buat permainan nanti, senarai pemain dan sebagainya ya. Okey, kita akan save dia. Save as sebagai ahli rumah.php ya. Okey, so kita dah ada juga file untuk ahli rumah. So dia akan kata ahli rumah. Yang dia punya file tu pada halaman nanti kita akan buat pada minggu yang ketiga.
Untuk acara dan keputusan pun sama, kita lakukan yang sama. Jika tidak, kita klik pada acara, nanti dia keluar not found ini ya. Untuk mengelakkan itu, kita buat file acara.php. Okey, save as menjadi acara.php. Dekat sini kita kata senarai acara lah. Acara dipertandingkan ya. Dipertandingkan. Save. Okey, senarai acara dipertandingkan. Mungkin kat sini kita kata senarai acara. Kalau nama fail ini nanti berubah pun kita boleh ubah ya. Senarai acara. Sebab ini masih lagi kita disablekan. Maksudnya ialah fail ini belum di-coding. Semua nota-nota ini kita mulakan dengan tanda palang macam ni. Boleh juga kalau setiap satu ni kita buat notanya. Sebab itu nanti kamu dapat markah dokumentasi satu ya. Contoh biasa cikgu buat kat sini. Okey. Untuk lajur pertama. Dekat artikel ni, ini ialah untuk lajur kedua. Ini kalau dalam dokumentasi dalaman kita dapat markah ya. Markahnya satu. Walaupun dapat markah satu, kita buatlah. Jadi besok masa dokumentasi nak dapatkan markah satu tu, okey, silap ya. Ini tanda ini hanya untuk PHP ya. Bila dekat dalam HTML, tandanya bukan itu ya. Tandanya macam ni. Macam ni ya. Tanda kecil, seruan, dash, hujungnya dash, tanda besar. Begitu juga yang ini. Okey, hujungnya. Yang tanda palang-palang ni digunakan dalam PHP saja. Kalau luar PHP itu adalah HTML, gunakan tanda yang seperti ini ya. Ini untuk menulis dokumentasi dalaman ya. Yang ini dia tidak ada keluar dekat paparan. Contoh kita pergi dekat acara, yang dash tadi tu dia tak keluar. Kecuali kita tersilap ya. Kita silap guna tanda tadi, dia keluarlah jadinya. Ya. Okey, gunakan tanda komen yang betul ya. Kita panggil ini sebagai tanda komen ataupun tanda untuk kita buat note. Internal note ataupun nota dokumentasi dalaman kita panggil ya, dalam kamu punya pemarkahan dokumentasi dalaman. Okey, baik. Satu lagi itu keputusan ni adalah keputusan ya. Jadi sini keputusan pertandingan. Mungkin sini failnya nama keputusan. Contoh ya. Okey, kita save sebagai tak boleh ya. Keputusan tu yang kat luar ya. Jadual keputusan. Jadi kita save as dia menjadi keputusan.php. Sebenarnya nama sama pun tak apa, sebab yang ini kita simpan dekat root. Sedangkan file yang kita nak include tu dia berada dalam halaman ya. Okey. Ini nama sama pun tak apa, namanya keputusan pun tak apa, tetapi dia berada dekat dalam halaman ya. Okey, cikgu lupa. Kalau berada dekat halaman, jangan lupa tulis seperti ini dahulu ya. Titik, halaman, palang, keputusan. Okey, ini akan jadi keputusan. Begitu jugalah dekat yang lain-lain tadi ya. Okey, open balik. Okey, dalam Sublime kalau kita nak open banyak, kita tekan control ya. Acara, satu lagi, keputusan dah. Apa tadi ya? Okey. Kita tekan dua tu ya. Open. Dia akan buka dua lagi, iaitu acara dan itu ya. Jangan lupa ada titik, halaman, senarai acara. Okey, save. Ahli rumah. Okey, titik, halaman, palang, papar ahli. Okey, save. Okey, sekarang kita dah boleh buka semua menu kita ya. Okey. Begitu juga orang yang bercadang nak menggunakan apps 2. Okey, orang yang nak gunakan apps 2, menu kamu pun seperti ini ya. Okey, buka menu apps 2. Contoh kalau kamu katakanlah berminat nak guna apps 2. Okey, untuk apps 2 dia
menu dia ada file tersendiri ya, sebab dia include nav. Jadi kita ubah dekat sini sahaja. Maksudnya kalau kita punya tadi, kita tulis menu kita di sini. Tetapi dia ada menu yang lain, iaitu menu nav. Kalau yang kumpulan ni pun nak buat seperti itu, boleh juga. Caranya ialah pergi pada index kita, open, pergi pada index. Kalau sebelum ni kita tulis di sini ya, kamu potong yang anchor saja, cut, ataupun daripada atas pun boleh lah. Semua dalam nav ni kita potong, cut. Kita buka satu file baru, kita namakan dia di situ sebagai nav. Pastikan simpan dekat dalam root ya, nav.php. Tapi dalam buku cikgu namakan dia site nav. Okey, boleh lah ya, kita namakan site nav. Sitenav.php, save. Okey, dekat dalam index ini, selepas kita potong macam biasa, tulis PHP. Okey, include sitenav.php ya. Sekarang ni indeks kita lagi ringkas, pendek saja. Okey, contoh ini berada pada indeks. Jadi kalau kita buka aplikasi kita yang awal tadi, masih lagi ada menu-menu ini ya. Masih ada menu-menu yang ini. Okey, cikgu nak edit semua, close dulu. Baru kita buka balik. Okey, acara, rumah, borang, indeks, keputusan, login, papar. Site nav tak payah ya. Okey, enter. Dia akan buka balik semua. Kita akan jadikan sama seperti index ya. Index tu menggunakan site nav seperti itu. Okey, copy. Jadi kita padam semua yang ada kat dalam ni. Tukar dia jadi macam tu. Kenapa ini lebih baik? Bila ada menu bertambah, kita tak perlu edit ke semua file macam tadi. Kita ubah satu file saja, iaitu file site nav. Okey, cikgu tunjuk contoh nanti ya. Okey, kejap. Kita edit ini untuk sekali dulu ya. Okey. Okey, oleh kerana banyak nak save, tadi cikgu bagi tahu kamu, pilih sahaja pada save all. Okey. Sekarang ini katakan cikgu nak buang borang ini ya. Contoh borang ni cikgu nak buang sebab nanti cikgu nak letak dia kat tempat lain ya. Katakan borang ni kita nak buang. Kita tak perlu buang pada semua file macam tadi. Kita buang satu tempat saja. Open site nav. Okey, cara buangnya ialah kita jadikan dia komen. Sebab lain kali kalau kita nak gunakan dia, kita buang tanda komen itu ya. Okey, cikgu save. Sekarang selepas laman utama terus akan jadi papar dan sebagainya ya. Okey, cikgu pergi dekat laman utama, borang dah tak ada. Pergi dekat papar, borang pun tak ada, login dan semuanya tak ada. Berbeza kalau kita tak gunakan include. Kita akan ubah pada semua file. Itu sebab bila kita gunakan macam ni, kita lebih senang mengurus sistem. Okey. Jadi kita kata di dalam nav ni include site nav. Jadi kalau ada apa-apa perubahan, kita ubah satu tempat saja. Contoh cikgu nak tambah nanti import ya. Import data. Contoh lepas keputusan ni cikgu nak tambah import data. Okey, copy dia ni. Import data. Okey, jadi katakan yang dibuka ialah file import ya. Import. Contohlah. Save. Jadi pada semua halaman akan bertambah import data. Walaupun cikgu buat satu sahaja dalam site nav, pada paparan pun ada, pada login pun ada dan sebagainya. Tapi kita kena buatlah filenya. Bila kita klik sekarang tak adalah dia. Kita ulang step yang tadi tu, iaitu kita pergi dekat index, kita save as dia menjadi import. Apa namanya tadi? Import ya. .php. Tengok dekat site nav. Import.php ya. Okey.
import.php, ini kita kata borang import data acara. Contoh yang nak diimport adalah data acara ya. Okey. Ni tak adalah. Macam tu je ya. Save. Borang import data acara index. Borang import data acara. Okey, macam tu ya. Okey, so kamu dah tahu. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk. Okey, ini kalau selepas kamu apply, kamu buanglah. Kita tak nak ya. Yang apps tadi tu kita tak nak. Itu nak tunjukkan paparan saja ya. Jadi di dalam kita punya root ada beberapa file. Hari ni kita dah, dalam satu hari ni kita dah boleh buat beberapa file ya. Yang pertama file index. Okey, yang txt ni kita dah boleh buang sebab kita dah import dia tadi ya. Okey, sekarang ni file-file kita yang kita berjaya buat pada minggu pertama ni ialah index. Ingat ya, index kita tak perlu tulis di hujung tu perkataan index. Index.php ni tak perlu kita tulis. Maknanya file yang pertama namanya mesti index.php. Index.php ni ejaannya index.php. Kalau katakan kamu namakan dia sebagai lain, okey, contoh kita namakan dia sebagai ejaan Melayu lah ya, index. Ini selalu cikgu jumpa pelajar-pelajar digunakan ejaan bahasa Melayu index. Jadi bila kita tulis nama folder sahaja, dia tak keluar page tu. Dia keluar senarai sama seperti ini ya. Dah masyarakat dekat luar nanti tahu apa nama-nama file kita. Senanglah kita nak kena hex ya. Kena klik di sini baru keluar yang ini. Jadi kita eja dengan betul. Ejaannya ialah index. Apabila kita ada file yang bernama index, dia akan menjadi file yang pertama dicari oleh pelayar web. Jadi file index ni dia biasanya terus dicari oleh pelayar web ya. Daripada index ni lah kita kembangkan dia menjadi file-file yang lain. Okey, kita ada file ahli rumah, borang import, keputusan, laman 1 ni tadi contoh saja kan. Kita buanglah tu. Kemudian kita ada login, papar dan site nav ni untuk kita punya menu-menu. Okey. Kemudian kita